Seterusnya kita akan berbicara tentang yang ni okey, kisah sebelum kita cerita politik lah. Kisah Wan Nurzila, pengarah media komunikasi strategik PMO telah dipecat. Okey, saya baca berita kemudian saya kata kenapa beliau telah dipecat. Baik. Wan Nurzila bukan lagi pengarah media komunikasi strategik PMO. Pejabat Perdana Menteri telah menamatkan perkhidmatan Wan Nurzila Wan Abdul Rahman sebagai pengarah media dan komunikasi strategik. Perkara ini dimaklumkan dalam satu kenyataan ringkas PMO yang turut merakamkan penghargaan kepada Wan Nurzila setelah berkhidmat hampir 6 bulan. Kami ingin menekankan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Wan Nurzila atas sumbangan beliau. Menurut kenyataan itu lagi, bahagian media dan komunikasi strategik akan terus komited dalam memastikan agenda masyarakat madani. Wan Nurzila pernah menjadi wartawan di agensi berita nasional bernama sebelum menjadi stafsus khabar kepada beberapa menteri kabinet. PMO tidak menjelaskan jika Wan Nurzila ditukar ke jabatan kerajaan lain. Malaysia kini sedang menghubungi untuk mendapat ulasannya. Semalam beberapa portal berita melaporkan seorang pegawai kanan media dan komunikasi di PMO telah dipecat dengan notis 24 jam didakwa berkaitan dengan isu prestasi. Nah, adakah dia berkaitan dengan isu prestasi ataupun sebenarnya berkaitan dengan isu tweet yang beliau beliau hantar di tweet beberapa tahun yang lepas. Yang ni saya dapat daripada sumber yang tersebar di seluruh WhatsApp group, kita kata. Kita baca ada beberapa tweet yang beliau telah sebarkan, telah tulis. Dia kata ini pada tahun 2013 pada tahun 2013, Daim Anwar is past, he's used by date. Ini Wan Nurzila Rahman tulis di bawah dia punya tweet handle dia @1WAN_N. Satu lagi, pada tahun 2013, DAP tetap tidak akan meresera Islam, kapal seso. Jadi kenapa orang Islam masih rela bersekongkol dengan parti itu? Buta mata, buta hati. Dia juga menulis, rasanya DAP dengan PAS dah puas hati dengan result masing-masing. Yang tak puas hati si Anwar Ibrahim seorang je kot. Itu antara yang ditulis. Yang kat bawah, sedih bila tengok anak-anak muda Melayu mengusung bendera roket. Adakah itu antara sebab kenapa beliau dipecat selama 24 jam? Yang tu PMO kena keluarkan nyataan lah. Kita tak tahu. Saya tak tahu. Saya tak boleh verify betul ke tidak artikel itu ataupun tweet itu ditulis oleh beliau pada tahun 2013. Saya tak boleh verify. Mungkin betul, mungkin tak betul. Cuma saya kata adakah disebabkan oleh itu maka beliau telah dipecat. Dan perkara ini telah pun tersebar sebelum ini sebenarnya. Kita mempersoalkan bagaimana seseorang yang memaki Anwar Ibrahim, marah pada Anwar Ibrahim, marah pada DAP, boleh dijadikan dan diletakkan di dalam jawatan tertinggi di bawah PMO yang merancang strategi pula tu. Kan, merancang strategi pula tu. Jadi masa kita persoalkan dalam, I think sebelum raya itu kita persoalkan. Sebelum puasa dulu kita pernah persoalkan perkara ini dan tindakan itu diambil dengan kadar segera. Sama adakah sebab itu atau tidak, dan itu kita tak tahulah kan. Yang itu yang berlaku. Dan beliau dilantik kira-kira 6 bulan yang lalu. Dilantik kira-kira 6 bulan yang lalu. Jadi ini PMO kena jawablah adakah disebabkan oleh itu ataupun ada disebabkan oleh sebab yang lain. Tuan-tuan, tapi dia bagi pahala kat kita dengan cara dia memaki hamun kita, dia mencaci mencerca kita, menghina kita. Itu cara. Alhamdulillah, kita terima sebarang rezeki yang diberikan kepada kita, pahala dan sebagainya. Alhamdulillah. Terima kasih walaun walauntit, dan juga dia ada hashtag baru sekarang ni, walatun. Walatun, tuan-tuan. Dia menarik. Kenapa? Ada yang marah, tuan-tuan. Marah kenapa? Cerita dia, Tun ni, seperti mana yang kita ketahui, adalah orang yang terlibat secara direct dengan peristiwa Memali. Dan peristiwa Memali itu terlibat direct kerana amanat Haji Hadi. Kita kena ingat, kerana amanat Haji Hadi menyebabkan berlaku antara lain peristiwa Memali. Apa itu amanat Haji Hadi is? Aku ni orang PAS, aku tak pernah dengar pun. Amanat Haji Hadi mengatakan bahawa pada waktu itu UMNO kafir. Dia tak kata UMNO kafir per se, dia tak kata macam tu. Tetapi teks ucapan dia tu ditafsirkan sedemikian sehingga timbul satu gerakan nak buat gerakan jihad dan sebagainya, dan berlakulah peristiwa Memali. Now, adakah Memali itu salah dan sebagainya? Tak, saya tak kata dia salah, saya tak kata dia betul. Saya tak kata apa-apa pun. Cuma saya kata ditriggerkan antara lain oleh itu. Dan Mahathir menggunakan kesempatan tersebut
untuk nak create destability supaya rakyat bergabung di bawah dia, supaya dia boleh terus kekal menjadi penguasa. Apa yang berlaku kepada Allahyarham, kepada arwah yang terlibat di dalam peristiwa itu urusan dia bagi mereka dengan Allah SWT. Kita jangan judge mereka. Namun begitu kita judge yang hidup ni. Sekarang ni dua golongan yang saling kafir mengkafir yang menyebabkan peristiwa itu bergabung di bawah satu proklamasi orang Melayu. Kan? Puluhan tahun masih lagi bercerita tentang orang Melayu tak maju, orang Melayu mundur, orang Melayu tertindas, orang Melayu miskin. Kita tanya puluhan tahun ni buat apa? 33 bulan memerintah buat apa? 60 tahun memerintah buat apa? Nak keluarkan daripada kemiskinan. Anwar Ibrahim bersama dengan Rafizi Ramli baru-baru ini mengumumkan akan menoktahkan miskin tegar sekurang-kurangnya pada tahun 2025. Target 2025 tu kita tak ada lagi istilah miskin tegar. Rakyat tak ada lagi istilah miskin tegar. Miskin tetap ada, tapi miskin tegar tu tak ada. Apa beza miskin tegar dan miskin? Dia ada garis pendapatan. Miskin tegar ni tuan-tuan, pendapatan ni kalau tak silap saya kurang daripada RM500 pendapatan keluarga. Kurang RM500. Maksudnya terlalu miskin kita kata. Dia bukan setakat miskin, dia fakir miskin. Fakir miskin. So at least ada plan. Jadi tak apa. Sekurang-kurangnya rancangan itu ada. So malam ini juga saya akan bercerita tentang 150 juta. Ada yang tanya gitu kan, Iswadi bila ni Mahathir nak saman Anwar ni? Bila Mahathir nak saman Anwar? Kan dah saman hari ni dah. Semalam lah sebenarnya kan. File maksudnya dah disubmit, dah dibentangkan. So hari ni saya akan bercakap apa perkara yang perlu disebut oleh Anwar Ibrahim untuk beliau nak menang. Dan saman itu bernilai 150 juta. Wah, dia ada yang kata, salam 150 juta. Belum kalah lagi. Dia belum menang lagi. Tak sembang. Kan? Saman ni kita, ada yang kata, limit 1 juta tak. Kita boleh letak apa saja jumlah. 100 juta, 200 juta, 1 bilion letaklah. Tapi hujung dia, yang menentukan kuantum atau jumlah berapa bayaran tu adalah hakim. Kita cuma bagi tahu, saya nak tuntut RM sekian-sekian-sekian. Tuan-tuan sendiri nak saman malu ke, saman apa nama fitnah kan? Tuan-tuan cakap lah, saya nak tuntutan saya 10 juta, 20 juta, 500 juta. Sebut je. Tapi hakim yang akan kata, ujungnya tak apalah, untuk nilai awak ni saya tengok, yelah memang ada benda ni betul, saya award awak 10,000. Ada juga macam tu. Ada kes kawan saya, dia kalah hari tu, bukan kawan saya kalah, dia menang. Kawan saya menang, dia di award RM10,000. On top of that, orang tu kena bayar lawyer dia lah. Dia ada cost lawyer dan dia ada cost di mana dia kena bayar. Okay. So itu antara perkara yang perlu dibuktikan lah. Baik, kita akan terus pergi kepada berita utama kita pada hari ini. Sebelum kita cerita tentang perkara tersebut, tuan-tuan mungkin ingat kisah seorang perisik dulu kan, yang kena apa orang kata, yang kena tahan lah. Apalah pula yang kena tahan hari tu. Okay. Ketua perisik yang dia katakan ditahan disebabkan dia terlibat dengan I think rasuah or something like that lah, kalau tak silap saya. Baik, telah pun meninggal dunia pada hari ini. Jadi kita apa orang kata, kita doakanlah semoga rohnya ditempatkan di kalangan orang beriman dan beramal soleh, diampunkan dosa beliau, dan sekiranya ada apa-apa kesalahan, semoga Allah ampunkan dosa. Selagi mana dia umat Islam, tuan-tuan, dosa pahala dia bukan kita tentukan, mahkamah tentukan dan Allah SWT tentukan. Okey, baik, kita baca berita ni. Bekas Ketua Perisik Hasanah meninggal dunia. Bekas Ketua Perisik Hasanah Abdul Hamid meninggal dunia hari ini pada usia 66 tahun. Menantunya Khairil Qayyum Aisyah mengesahkan kepada FMT Hasanah meninggal dunia akibat kanser hati. Dia disahkan mengidap kanser hati sejak September lalu dan dikumikan di Kajang katanya. Jenazah Hasanah akan dikumikan Tanah Perkuburan Islam Kajang. Sebulan sebelum diagnosis, Mahkamah Tinggi telah membebaskannya atas pertuduhan pecah amanah membabitkan 50.4 juta ringgit wang kerajaan. Jadi beliau telah pun dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi. Sebelum sempat pergi kepada rayuan, beliau telah pun meninggal dunia. Seperti mana kita sebutkan tadilah. Jadi semoga keluarganya tabah dan
yalah, semoga segala urusan itu dipermudahkan. Satu juga saya saya nak shout out juga pada kawan saya, sahabat kita, otai reformis kita kan, Abang Amran yang sekarang ini tak berapa sihat. Biasalah kan, penyakit beliau. Itu saya melawat dekat hospital. Kalau saya dekat mahkamah, dia antara orang yang rajin datang lah. Tapi disebabkan dia sakit, dia tak dapat datang. Ustaz Wan Ji pun kalau dekat mahkamah pun dia akan datang. Kita semua doakan insya-Allah supaya dipermudahkan, diberi kesembuhan kepada Abang Amran kita. Saya shout out Abang Amran dia ni peminat rock, Metallica, Ekspedisi, apa-apa lagu rock tu dia akan forward kat saya lah. Okay Abang Amran, steady, rock on. Terima kasih. Baik.